Hari ni kita nak bincangkan satu topik yang penting lah. Bagi saya adalah sangat penting dan korang kena fokus hari ni. Sebab topik ni jarang dibincangkan, saya rasa. Dia ada dibincangkan tapi mungkin kita tak dapat tengok, tak ada masa untuk tengok ke macam mana. Dan kalau boleh korang keluarkan pen atau kertas untuk catatlah benda ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berada di dalam page Ebros dan follower page Ebros. Assalamualaikum. Saya Uzair. Jadi sebelum tu, kepakaran kami di Ebros membantu anda semua untuk renew insurans kenderaan. Dan sekaligus kami renew sekali road tax. Dan yang bestnya adalah kami hantar insurans dengan road tax kenderaan anda tu pada anda dekat mana-mana yang anda nak. Okey, berbalik kepada cerita pada pagi ni yang saya nak share pada korang semua adalah benda ni ada 6 poin saya nak bagi. Okey, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama, apa yang kita nak buat pada gaji kita adalah kita sediakan satu tabung iaitu tabung necessity atau nama lain dia tabung keperluan. Okey, tabung ni dia ada kita boleh ambil 55% daripada kita punya gaji. So apa kita nak buat dengan tabung necessity ni atau tabung keperluan ni? Okey, apa yang kita nak buat adalah boleh bayar duit rumah, bayar sewa rumah, bayar duit kereta, bayar bil api, bil air ataupun barang keperluan lah. Maksudnya yang tabung keperluan ni kita senang cerita untuk bayar kita punya keperluan lah. Bukan kita punya kehendak lah. Beli barang barang dapur ke. Ini semua termasuk dalam tabung keperluan tadi. 55% Ingat 55%. Okey, yang kedua, mungkin saya share 3 je lah hari ni. Yang kedua adalah tabung financial freedom account, iaitu tabung yang kita takkan guna tabung ni dalam jangka masa dalam 10 tahun. Iaitu contohnya kita boleh agihkan tabung ni sebanyak 10% daripada gaji kita. Tadi 55% kan, ini 10%. So apa kita nak buat dengan tabung financial freedom ni? Iaitu kita boleh masukkan dalam unit trust, contohnya dalam AHB, dalam fixed deposit, dalam tabung haji. Kita juga boleh beli emas, ataupun paling tak efektif sekali adalah tabung kita simpan dekat rumah lah. So itu contoh-contohnya lah. Kegunaan tabung ni adalah untuk kewangan kita pada masa akan datang lah. Okey, kita gerak kepada poin yang ketiga. Tabung yang ketiga adalah tabung long term saving for spending. Panjang kan? Tapi yang pendek dia LTTS. Long term saving for spending. Iaitu simpanan jangka masa panjang untuk digunakan, tapi bukan sekarang, bukan esok, tapi satu masa nanti. Maksudnya bila simpanan tu cukup, baru kita belanjakan duit tu. So tabung ni pun kita buat dalam 10% juga. So apa guna tabung ni? Tabung ni contohnya kita macam ada keperluan yang benda tu mahal tapi kita nak juga. So contohnya beli handphone baru kan. Contohnya kasut kita dah koyak, dah nak koyak tapi tak ada duit. So tabung ni lah fungsi dia. Kita beli kasut baru ataupun kereta baru, dia nampak macam tabung kehendak juga. Tapi
penting lah. So tak adalah poket kita bocor kan, tiba-tiba tengah bulan duit ni digunakan untuk support anda waktu tengah bulan. Contoh kalau kereta rosak, itu kira keperluan yang kita kena penuhi lah kan. So mungkin 3 poin ni korang boleh catat dulu kan, dan korang boleh asingkan ke tepi. InsyaAllah saya akan sambung lagi 3 poin, lagi 3 tabung yang korang boleh buat untuk simpanan gaji korang. So saya rasa bersalah kalau saya tak share benda ni, sebab saya memang dah gunakan benda ni. Dengan langkah-langkah ni saya dapat ada simpanan yang banyak lah kan. Simpanan atau keperluan pun saya boleh penuhi lah. Jadi insyaAllah ilmu yang saya ada ni saya akan sharekan kepada korang, sebab sahabat saya ada bagi tahu ilmu yang kita ada kalau kita tak sampaikan kepada orang ramai, dia umpama macam air sungai lah. Air sungai kalau dia bertakung, dia akan jadi tercemar, macam senang dicemari lah. Macam-macam ada benda dalam tu. Orang pun takut nak ambil. Sebaliknya kalau air sungai yang mengalir, kan, kita pun macam yakin untuk kita ambil air sungai tu. Maksudnya membawa kebaikan lah pada orang lain. Orang boleh minum air sungai. Sama juga macam ilmu. Ilmu kalau tak disampaikan, tak memberi kebaikan pada orang lain, dia macam akhirnya akan terperap dalam diri kita, macam tak bagi apa-apa manfaat pada orang lain. So insyaAllah minta maaf kalau ada salah silap, terkasar bahasa. Dan kalau rasa ilmu ni bermanfaat, korang boleh share pada orang ramai, kawan-kawan yang lain ke, dan boleh jemput ke page Abros untuk tahu apa tips dan maklumat yang lain. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersendirian mencari jalan